Assalamualaikum, nama saya Muhammad Asraf bin Muhammad Noh, nombor matrik 268432. Saya akan membentangkan tentang objektif program dan antara organisasi-organisasi yang terlibat. Antara objektif program Minggu Kempen Anti Dadah peringkat daerah Kampar ialah untuk memastikan masyarakat mempunyai bahan bagi mempraktikkan gaya hidup sihat, memberi pendadahan dan kesedaran kepada masyarakat tentang bahayanya dadah, untuk mendapatkan maklum balas pelanggan berkaitan dengan dadah, untuk menyemai dan menanam sikap untuk membenci dan menjauhkan diri daripada dadah. Yang terakhir ialah untuk memberi alternatif program sihat tanpa dadah kepada komuniti. Antara organisasi yang terlibat ialah Majlis Daerah Kampar, Balai Polis Daerah Kampar, Agensi Anti Dadah Ipoh, Jabatan Penerangan Kampar, sekolah-sekolah rendah dan menengah, dan yang terakhir adalah orang awam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Ana binti Abdul Rahman, nombor matrik 268781. Baik, saya akan membentangkan tentang tarikh dan hari pelaksanaan program. Ianya akan dilaksanakan pada 12 Disember bersamaan hari Sabtu. Masa bermula dari 8 pagi sehingga 1 petang. Tempat dilaksanakan adalah di Dewan Majlis Daerah Kampar, Perak. Ahli jawatan kuasa yang terlibat dalam program ini adalah bagi jawatan kuasa induk, pengarah Encik Ahmad Dani bin Sapuan, timbalan pengarah Puan Nur Amirah Natasya binti Abdul Hamid, setiausaha Cik Farah Intan Syafinas binti Zulkarnain, dan bendahari Encik Zaki Nikman bin Zikrin. Hai, nama saya Kana Geswari, nombor matrik 268381. Sekarang saya nak present slide nombor 6 daripada kempen anti dadah ini, iaitu jawatan kuasa pelaksanaan. Makanan ialah Cik Nur Farina dan Cik Zakaria, and then peralatan ahli jawatan kuasa peralatan Encik Daniel, Encik Megat and Encik Azmi. Lepas tu untuk ahli jawatan kuasa cenderamata iaitu Puan Mariana. Seterusnya dengan ahli jawatan kuasa publicity dan penyambut tetamu iaitu Encik Zakwan, Puan Suraya, Encik Fahud. And then jawatan kuasa untuk buku program, tugasan khas dan protokol adalah Puan Masila, Encik Akmal and Encik Surya dan Puan Amalina. Seterusnya perancangan aktiviti. Pukul 8 hingga 8.30 pagi, sesi kedatangan. 8.30 hingga pukul 9, sarapan. And then, lepas tu, 9 hingga 9.15, ketibaan tetamu VVIP. Seterusnya dengan majlis, 9.15 hinggalah 12.30 hari, ketibaan YB Dato' Nurli Aslin, nyanyian 3 buah lagu, and then ucapan VVIP. Lepas tu sesi bergambar, lawatan ke tapak pameran, and then ceramah, dengan seterusnya sidang media dan jamuan makanan. Dalam pukul 1 petang, program dijangka tamat. Terima kasih. Okey, ini untuk slide yang nombor 9 pula. Okey, nombor 4. Jenis dadah opiat. Dadah ini boleh menidurkan dan melegakan kesakitan. Dadah jenis opiat ini juga mudah diperolehi daripada tumbuhan pokok popi. Getahnya pula dikeluarkan dari bahan buah popi, lalu dikeringkan dan diproses menjadi dadah kumpulan opiat. Ianya terbahagi kepada 3 seperti candu, heroin dan juga morfin. Okey, untuk candu pula dihasilkan daripada getah buah popi. Manakala morfin sejenis alkaloid yang diperoleh setelah diproses dari candu mentah. Dan yang heroin pula dalam bentuk tulen seperti serbuk putih pahit yang merupakan produk yang terhasil daripada pemprosesan morfin. Okey. Yang kelima iaitu dadah jenis cannabis. Dadah jenis cannabis ini merujuk kepada daun ganja dan ianya terbahagi kepada 4 jenis cannabis, iaitu cannabis resin, cannabis extra dan juga cannabis tincture. Keempat-empat ini merupakan dadah yang paling berbahaya dan tertakluk kepada Akta Dadah Berbahaya 1952. Cannabis selalu disalahgunakan dalam
dalam penagih dadah untuk bertujuan mendapatkan kesan high yang tinggi ataupun euforia. Ia boleh mengurangkan stres dan tekanan. Kesannya pula boleh ketagih menyebabkan gangguan terhadap emosi, memori jangka pendek, konsentrasi, imbangan dan juga koordinasi. Okay, untuk yang last sekali, nombor 6 ialah psychotherapy. Ia merupakan dadah yang bertindak kepada otak manusia dan merangsang fizikal tubuh badan manusia. Itu sahaja penerangan saya untuk slide nombor 8 dan juga 9. Assalamualaikum dan terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Saidatul Atika binti Mat Isa, nombor matrik 268789. Okey, saya akan terangkan jenis-jenis dadah dan juga kat sini saya akan bagi penjelasan mengenai 6 jenis dadah yang biasa digunakan oleh para penagih dadah. Okey, yang pertama, dadah dispersion. Dadah ini merupakan bahan perubatan untuk ubat penenang dan boleh menukar sistem saraf pusat. Yang kedua, jenis dadah halusinogen. Dadah ini pula akan mengubah kualiti subjektif, persepsi fikiran dan juga emosi dengan membatalkan penghantaran neutroksin dan juga encefalus. Manakala yang ketiga, dadah jenis inhalant. Ciri-ciri yang unik, inhalant murah dan kurang pengawalan kerana pelbagai bentuk bahan-bahan sedia ada dan ianya tidak memerlukan kos perubatan khusus teknik ataupun persediaan yang tinggi. Dan juga dadah jenis inhalant mudah dan boleh mengakibatkan mabuk. Ia juga boleh bertindak dalam tempoh yang singkat. Ianya mudah untuk pulih dan tidak banyak kesan-kesan sampingan yang signifikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syafiq daripada Base Campus Ipoh. Nombor pelajar 274342. So untuk tugasan kali ini saya akan menerangkan sebuah sedikit tentang faktor penyalahgunaan dadah dan juga langkah untuk mengatasi. Untuk faktor penyalahgunaan dadah ni kita ada 5 poin, iaitu diri sendiri, yang mana diri sendiri ni pada asalnya terpengaruh dengan kawan-kawan, iaitu berkait dengan poin nombor 2, rakan sebaya, yang mana kalau rakan sebaya ni bertindak negatif secara tak langsung, diri sendiri akan terjebak untuk melakukan perkara-perkara negatif seperti dadah. Dan faktor yang ketiga iaitu ibu bapa, kurangnya pengawasan dan juga ataupun kasih sayang daripada ibu bapa, yang mana ibu bapa sentiasa sibuk sehingga anak-anak terlalu bebas untuk melakukan apa-apa aktiviti di luar pengetahuan mereka. Dan yang keempat adalah sekolah. Sekolah sendiri mainkan peranan juga, yang mana guru-guru yang ada ataupun guru disiplin dan sebagainya kurang pengawalan terhadap pelajar-pelajar tersebut. Dan faktor yang kelima iaitu persekitaran, yang mana kemungkinan besarnya di tempat kita tinggal, jika banyak kes dadah dan secara tak langsung individu tersebut akan mula terjebak dan akhirnya terus terjerumus dalam kancah dadah tersebut. Dan bagi langkah mengatasinya ada 4, iaitu peranan ibu bapa itu sendiri, yang mana ibu bapa perlu meluangkan masa secukupnya untuk anak-anak dan tidak mengabaikan dan sentiasa mengambil tahu tentang perkembangan anak-anak dan dengan siapa mereka berkawan agar tidak terlibat dengan aktiviti yang tidak sepatutnya. Peranan pihak sekolah, yang mana pegawai-pegawai di sekolah termasuk guru dan security atau pengawal dan sebagainya perlu mainkan peranan dan perlu mengadakan spot check bagi mengawal disiplin anak-anak murid di sekolah, bagi mengelakkan daripada mereka terus terjebak seperti terpengaruh dengan rakan sebaya dan sebagainya. Itu yang ketiga, peranan kerajaan, yang mana kerajaan boleh mewujudkan program-program yang seperti rakan muda dan sebagainya, yang mana boleh membanyakkan aktiviti-aktiviti yang berfaedah, yang mana pelajar ni tidak ada masa untuk melakukan perkara-perkara yang negatif dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali iaitu peranan diri sendiri, yang mana individu itu perlulah ada kesedaran diri sendiri, yang mana jika mereka terlibat dalam aktiviti penyalahgunaan dadah, mereka akan menjadikan masa hadapan mereka sangat gelap. Jadi mereka perlu ada kesedaran diri sendiri itu bagi mengelakkan daripada
terjerumus dalam kancah dadah. Jadi itu saya daripada saya. Terima kasih. Okay, salam sejahtera. Saya Wellington Wilson, nombor metrik 268699. Hari ini saya akan membentangkan kesan penyalahgunaan dadah. Kesan ini terbagi kepada 4. Yang pertama, terhadap individu, kedua keluarga, ketiga masyarakat dan yang terakhir terhadap negara. Yang pertama, kita boleh lihat dari segi fizikal, individu yang terlibat dalam penggunaan dadah ni akan lebih kurus dan akan menunjukkan kualiti kesihatan individu tersebut makin susut. Yang kedua, terhadap keluarga. Keluarga akan dipandang hina apabila ada ahli keluarga yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Kesan terhadap masyarakat adalah kediaman yang kurang selamat dengan kejutan penagih dadah yang ramai. Dan yang terakhir, untuk terhadap negara terpaksa mengeluarkan lebih dana untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Jadi untuk kesimpulan, kempen berkaitan dadah ini merupakan salah satu bentuk aktiviti yang boleh terus dilakukan. Ini kerana akan membantu memberi kesedaran kepada masyarakat untuk bekerjasama dengan pihak tertentu dalam menyelesaikan masalah ini. Sekian, terima kasih.